السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan ataupun merafakkan setinggi-tinggi syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sebagaimana biasa kita masih lagi dikurniakan dengan nikmat kesihatan, tubuh badan yang baik, alhamdulillah. Dan kita diberikan kesempatan ataupun kelapangan waktu. Berkebetulan pada hari ini sempena cuti hari wilayah dan juga cuti raya Cina, cuti berganda. Dan kalau baru-baru ini saya balik ke Terengganu sekejap hari Sabtu Ahad, pakat makan jam lah ke di Lebuh Raya Karak. Dan itulah di antara mungkin salah satu nikmat, kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sama-sama bersabar lebih kurang 2 tahun kerana COVID-19. Saya rasa raya Cina inilah di antara raya yang kita agak bebas. Setelah dulu ada PKPD macam-macam, PKP bersyarat daerah dan sebagainya. Alhamdulillah, walaupun kita masih lagi dalam suasana COVID-19, tapi saya melihat alhamdulillah ada banyak penambahbaikan. Tak macam dululah, peringkat awal nak datang semayang ke surau, ke masjid pun tak boleh. Bahkan nak berjumaat, semayang Jumaat pun telah dilarang, ya. Kerana mengambil kaedah sadduz zara'i yang ditetapkan oleh pihak berwajib, pihak kerajaan, mencegah itu lebih baik, ya, daripada merawat. Sebelum tersebarnya COVID-19, kerajaan mengambil tanggungjawab dan sikap melarang kita untuk bergerak, bahkan untuk hadir ke masjid. Walaupun ada restoran, ada kedai makan, ada supermarket dibuka, tapi masjid lewat sikit. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang salah faham, dia kata masjid dilarang, kedai dibenarkan, supermarket dah terbuka luas. Bahkan pada bola pun boleh kita tengok bola dah. Kalau Amerika, kalau di Eropah Barat, tengok bola macam biasa dah sekarang ni. Tapi tak apalah tuan-tuan, bagi saya di antara keistimewaan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hasil kesabaran, mujahadah kita yang berterusan. Ya, walaupun hati ni manusia yang sentiasa hadir ke masjid, ke rumah Allah, rasa tak puas hati ya, bila tak datang ke masjid, tak datang ke surau. Tapi Allah Ta'ala, mungkin peringkat awal sahaja bagi saya ada kluster masjid Petaling dulu kan. Dan selepas itu dah tak ada kluster-kluster masjid, betul tak? Tak ada kluster masjid. Sedangkan kluster kilang ada, kluster sekolah ada, kluster pejabat mungkin ada, kluster yang degil tu adalah. Tahu saya adalah sahabat-sahabat kita dulu salah faham dalam interpretasi dia memahami kehendak syarak.
dia mencabar bahkan cuba untuk berhelah. Orang tak bagi ke surau, ke masjid, dia datang juga. Buat juga jemaah. Sembunyi selipar. Susuk selipar macam di Kelantan satu ketika dulu. Sembunyi selipar. Orang ke masjid, tutup lampu supaya orang tak nampak. Akhirnya tertangkap. Dan apa yang berlaku? Satu daerah ataupun satu kampung kena PKPD. Sama juga di negeri saya ataupun daerah saya besuk. Nakal juga, taklah degil sangat nakal. Orang kata jangan buat perkumpulan, jangan buat tahlil, jangan buat majlis. Dia buat juga tahlil, baca Yasin. Dia buat juga. Ramai-ramai berhimpun kat rumah contohnya, ahli masjid pergi, akhirnya satu masjid, satu kampung Alul Lintang, kampung saya kena, bahkan seluruh daerah besuk selepas itu dikenakan perintah kurung PKPD. Itu ketika dulu kan. Saya pun nak balik pun tak boleh. Sebab ada segelintir di kalangan kita ini yang kadang-kadang menggunakan akal sendiri untuk membuat tindakan tanpa merujuk pihak berwajib. Kita ni kena ikut kaedah Islam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, kena tanya orang tahu. Kaedah umum. Dalam Quran sebut, pernahkah satu hari Nabi SAW didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, ya, aku nak tanya kepada kamu, dalam Quran pernah menyebut ma tarakna fil kitabi min syai'. Quran sebut semua tiap perkara ada disebut dalam Quran. Semua benda kamu rujuk Quran, pasti kamu akan dapat jawapan. Maka datang seorang hamba Allah Arab Badui, dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku nak tanya, ada tak dalam Quran jawapan kepada aku nak buat roti tempayan? Roti tempayan lah. Aku nak uli tepung macam mana? Ada dalam Quran. Nabi kata ada? Dalam Quran ada? Dalam bimbang. Nabi buka ayat Quran, Nabi jumpa ayat, Nabi menyebut. Ini ayat, qala Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka sekiranya kamu tak tahu, fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. Itu jawapannya. Nak cerita detail nak buat roti tempaya macam kita, nak tanya, ustaz, kalau macam tu ayat mana cerita nak buat jepuk ustaz, nak buat cokodok? Tak ada dalam Quran, detail tak ada, tetapi umum ada. Sebab itulah kita kena faham. Al-Quran ini peraturan, perundangan dan kata-kata Allah, ayatullah, kalamullah yang mujmal, yang umum, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan panduan, guideline. Manakala perincian kepada Al-Quran ialah as-sunnah, sunnah Nabi. Lepas Quran diturunkan, maka Nabi diutuskan. Apa peranan Nabi dan Rasul? Menghuraikan ayat Al-Quran. Sebab itu kalau ada orang yang dia kata, ustaz, saya ni Qurani, dia kata. Kan ada baru ni ada viral apalah, mocik mana bercakap. Dia kata, kita ni kena ikut Quran, saya Qurani. Saya Qurani. Maksudnya saya baca Quran, saya terjemahkan Quran. Saya tak terima hadis Nabi. Saya tidak beriman kepada hadis, saya beriman kepada Quran. Maka orang begini, hukum Islamnya tidak tepat ataupun dalam bahasa agama menyeleweng daripada kehendak Islam. Nak kata riddah, murtad, itu pihak berwajib lah kena buat peraturan. Mufti kena keluarkan kenyataan fatwanya. Dan fatwa-fatwa ni benda yang selisih faham, benda yang asas orang tak payah selisih dah. Sebab undang-undang Islam, kamu kena terima Quran dan juga sunnah Nabi. Tak terima Quran ataupun tak terima sunnah Nabi, batal iman, tak sah agama. Sebab apa? Sebab kalau kamu kata kamu terima Quran, Quran kata wa aqimus salah wa atuz zakah, hendaklah kamu sembahyang dan keluarkan zakat. Kita wajib beriman kepada ayat Quran
Ia mewajibkan kita semayang. Tapi tuan-tuan, kaedah semayang ada dalam Quran. Kaedah semayang ada tak dalam Quran? Detail. Angkat takbir, rokok ada tak? Tak ada. Macam mana tahu kita cara semayang? Nabi sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Maka kita semayang hari ini ikut cara Nabi. Yang cara Nabi, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Nabi bila nak semayang, dia pergi ambil semayang. Kemudian berdiri qa'iman, berdiri, qiyam. Summa kabbara. Kemudian ikut, selepas itu dibaca Fatihah, rukuk. Kan? Sujud dan sebagainya sampai salam. Yang kita dirumuskan oleh para alim ulama, rukun sembahyang ada 13. Betul tak? Jadi kalau ada orang kata saya ni baca Quran, saya beriman Quran, hadis saya tak terima sebab saya Qurani. Saya ahli Quran. Itu lah bahasa kasarnya tak tepat. Bahkan menyeleweng, tidak menepati kehendak Islam. Sebab itu perlunya ada ilmu agama. Kalau tak faham, kena rujuk orang yang faham. Kalau kita beli manual atau beli apa? Beli televisyen, beli komputer, nak install, nak download pun kita kena tanya, kena baca buku manual dia, apatah lagi Al-Quran ataupun panduan kehidupan kita yang diturunkan dalam bahasa Arab. Tak faham kita kena tanya ulama, orang yang pandai bahasa Arab. Tak ikut terjemah aja, sebab kadang-kala tak tepat dengan kehendak yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah pertemuan kita yang pertama setelah dulu kita sambut Maulid Nabi kan. Maka malam ini insya-Allah Prof telah bersetuju sebagaimana perbincangan terdahulu untuk menjemput saya memberikan kuliah tetap bulanan ya. Bulanan ke mingguan Prof? Lupa saya. Bulanan kan? Sebulan sekali. Mana setahun kita akan berjumpa 12 kali lah insya-Allah kalau ada umur yang panjang. Dan saya akan membaca kitab sirah sahabat. Dalam ilmu Islam ini banyak pembahagian ilmu. Mungkin tuan-tuan biasa mendengar kitab tauhid, fiqh, tasawuf. Asas kepada pengajian Islam ada 3 biasanya. Kata Buya Hamka, kata Profesor Hamka. Siapa Hamka? Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama Indonesia, ulama Nusantara yang diberi nama Prof Hamka. Bagi saya antara ulama Nusantara Melayu yang ulung, yang pertama mengarang kitab tafsir dalam bahasa Melayu yang dinamakan tafsir apa? Tafsir Hamka lah kan? Tafsir Al-Quran ya, yang menjadi rujukan kepada kita peringkat awal dahulu sebelum lahirnya tafsir-tafsir yang lain, tafsir pimpinan Rahman di Malaysia ataupun pimpinan tafsir Al-Quran Ahmad Son Haji di radio tu. Jadi tuan-tuan, Hamka kata apa? Dibina agama itu kepada 3 bahagian ataupun 3 asas. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf ataupun akhlak. Pertama ilmu aqidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Samalah tu nama dia. Ada dinamakan tauhid. Kenapa tauhid? Sebab asal perkataan wahada yuwahhidu, tauhid, mengesakan Allah. Kenapa dinamakan usuluddin? Asas agama kena belajar akidah. Kenapa dinamakan ilmu akidah? Ilmu ikatan keimanan, ilmu akidah. Banyak lagi nama lain, 3 cukup lah. Yang kedua ilmu fiqh. Apa itu ilmu fiqh? Fiqh arti ilmu hukum hakam. Kalau tadi ilmu berkaitan dengan keimanan, ketuhanan, yang kedua ilmu berkaitan dengan kaedah. Nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak menikah. Apa lagi? Nak apa lagi? Nak jual beli. Semua ada dalam ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Budak-budak kata ilmu akhlak.
tasawuf ni yang merawat persoalan jiwa, hati. Kita belajar ada ilmu akhlak tasawuf, sifat mahmudah dan sifat mazmumah antara. 3 serangkai ini semuanya penting. Akidah ada, kalau ibadat tak ada, fiqh tak ada, rusak juga. Saya percaya kepada Allah tapi tak sembahyang. Tak sempurna Islam. Ataupun saya sembahyang tapi tak percaya pada Tuhan, kata mamak ni. Saya tak percaya pada Quran, tak percaya pada hadis. Sudah. Tak sah sembahyang, tertolak dah sebab akidah asas. Fiqh, kaedah jalan. Dah akidah dah bagus dah. Sembahyang pun dah cantik dah. Rokok dah. Tapi akhlak pula tak ada. Aku sembahyang ni kerana nak tunjuk ke orang, kan? Sembahyang kerana ada tok mentua. Sembahyang balik kampung, mentua tengok, bang, belum sembahyang. Okey, sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Baguslah. Surah pula. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqi'ah baca depan mak tua. Bayang seorang-seorang dalam bilik, Allah sallam ya lillahi. Keluar Allah. Wal asri dengan inna a'tayna aja biasa semayang. Tapi bila semayang depan ayah mertua, bosku kan. Ayah mertua ni bos kita lah biasanya kan. Lain pula niatnya. Bila niat semayang kerana orang, pahalanya tak ada. Sah semayangnya ulama kata, tapi pahalanya tak sempurna. Jadi kita kena belajar semua hukum hakam, semua bahagian akidah, semua bahagian akhlak. Semua gambaran Islam tu. Banyak lagi sebenarnya ilmu Islam ni. Bukan akidah, bukan fiqh, tasawuf saja. Sebab itu ulama buka pula kitab tafsir. Nak faham Al-Quran kena ada kitab tafsir. Nak faham hadis kena buka kitab hadis, mutkah hadis paling kurang, betul tak? Apa lagi? Nak faham hidup Nabi, sunnah Nabi, kena buka kitab sirah Nabi. Saya pula bawa kitab sirah sahabat. Jauh sangat ustaz. Orang lain mengajar tauhid, fiqh. Saya nampak kebanyakan orang lain mengajar belaka dah tafsir Quran pun ada tu. Muyatul Musalli pun ada. Muyatul Musalli tu kisah apa? Mengajar tentang solat kan? Dah ada belaka dah. Kisah sahabat ada dalam cerita. Mungkin tak ada. Maka saya pada malam ini sebagai muqaddimah nak menyatakan bahawa insya-Allah kita akan bersama-sama untuk sama membaca dan menelusuri kehidupan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in dengan menggunakan kitab ini. Malam ni saya bawa kitab lama saya lah. Kitab baru ada. Nanti kalau pertemuan bulan depan saya bawa lah 2-3 biji untuk dijadikan rujukan. Kitab 60 orang sahabat karangan Syekh Dr. Khalid bin Muhammad Khalid, seorang ulama Al-Azhar, menyusun kehidupan 60 orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Jadi malam ini sebagaimana saya nyatakan tadi, kita akan bermula bulan depan tentang sahabat yang pertama, contohnya Mus'ab bin Umair, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Abu Zar Al-Ghifari, sahabat-sahabat yang hidup sekitar Nabi. Untuk kita belajar, paling tidak kita kenal siapa dia, apa keistimewaan, dan apa panduan yang boleh kita jadikan sebagai ikutan dalam kehidupan. Berbalik kepada kitab ini tuan-tuan, mula-mula saya kena sebut kenapa dalam bahasa orang mengaji Ifrah ya, problem statementnya. Kenapa ustaz orang lain duk baca kitab tafsir hadis, ustaz baca kitab sahabat ni, apa lebihnya? Apa keutamaannya? Tuan-tuan, sebenarnya di antara keistimewaan dan kelebihan kita mempelajari sirah perjalanan. Sirah ni artinya perjalanan sejarah hidup sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, tidak lain dan tidak bukan
kerana peri pentingnya kedudukan sahabat itu sendiri. Bahkan dalam Islam, kalau tuan-tuan baca kitab undang-undang dan peraturan Islam, hukum fiqh, dia akan menyebut sumber undang-undang Islam ini ada 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Bukan Al-Hadis ya. Pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah, sunnah Nabi. Ketiga, ijma' ulama, kesepakatan para alim ulama. Dan yang keempat, qiyas. Tak payah panjang-panjang tuan-tuan. Sebagai contoh sahaja, saya nak sebut, bila tuan-tuan mengaji tentang syariat dan peraturan Allah, paling tidak kalau orang tanya undang-undang Islam ni berdasarkan apa? Peraturan Islam ni bersumberkan apa? Yang pertama dia kata sumbernya Quran. Yang kedua, sumbernya sunnah Nabi. Bukan hadis Nabi ya. Ramai budak-budak saya dulu ya, mengajar di UTM, kadang-kala bila kita exam peringkat diploma tu mengadakan pendidikan Islam, kita duduk mengajar dalam kelas ni pendidikan Islam, sumber undang-undang Islam ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Tapi kadang ada buku. Ada buku juga yang tersilap. Ada juga ustaz yang menulis, dia kata undang-undang Islam ni Quran, yang kedua hadis. Yang biasa kan? Perasan tak tuan-tuan? Biasa orang kata Quran dan hadis lah undang-undang Islam ni. Peraturan. Salah, tak tepat. Tidak begitu tepat. Bahkan bersalahan dengan metodologi ilmu. Sebab apa saya kata salah? Sebab yang pertama sebenarnya Nabi kata. Nabi sendiri menyebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Yang pertama Nabi sebut, barang siapa yang selepas aku hidup, aku tinggalkan kepada kamu, ketahuilah, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tak akan sesat selama-lama berpegang kepada keduanya. Yang pertama Nabi sebut, kitab Allah. Kitab Allah Al-Quran. Yang kedua Nabi sebut, wa sunnati, dan sunnah kehidupan. Nabi tak sebut, wa hadisi, dan hadisku. Nabi sebut, sumber undang-undang yang kamu jadikan panduan, Quran dan As-Sunnah. Sebab apa? Sebab sunnah ini tuan-tuan, apa maksud sunnah? Sunnah ini maksudnya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan, apa yang diambil daripada kehidupan Nabi. Sama ada 3. Sunnah Nabi ada 3. Pertama, sunnah qauliyah. Sunnah percakapan. Bila Nabi bercakap, maka itu juga sunnah. Itulah dinamakan dengan hadis. Hadis Nabi ni artinya apa yang Nabi sebut. Contohnya, Umar Al-Khattab dengar Nabi bercakap, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Umar kata, aku satu hari mendengar Nabi berkata-kata, Nabi bercakap, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Hadis pertama dalam kitab Mustikah Hadis tu kan. Sesungguhnya setiap perkara itu mestilah dengan niat. Setiap perkara mesti ada niat. Sebab itu Imam Mazhab Syafi'i Imam Syafi'i kata setiap sembahyang mesti kena niat. Angkat takbiratul ihram mesti ada niat. Nawaitu apa? Usalli fardhu apa? Mesti niat. Mazhab lain dia tak ada niat. Niat bukan menjadi rukun. Tak payah cakap tentang mazhab lain lah. Kita cakap Syafi'i kita. Sebab kita orang Malaysia majoriti Syafi'i. Kita kena faham. Walaupun saya mengaji Al-Azhar dulu, kita buat perbandingan mazhab, 4 mazhab. Tapi untuk masyarakat awam, kita mengaji ni Syafi'i lah. Syafi'i kata tiap satu perkara mesti niat. Maka sembahyang tak niat tak sah. Betul tak? Puasa tak niat tak sah. Zakat tak niat tak sah. Itu kata-kata Nabi yang menjadi undang-undang. Kata-kata itu dinamakan hadis. Ini kata al-hadis tadi, Quran dan al-hadis. Kalau kita kata undang-undang Islam berasaskan daripada Al-Quran dan al-hadis, tidak begitu tepat. Sebab al-hadis hanya sebahagian daripada sunnah Nabi. Baru yang pertama sunnah Nabi, yang pertama percakapan.
hadisan. Yang kedua, sunnah Nabi fi'lan, perbuatan. Nabi buat. Satu hari Abu Bakar Siddiq meriwayatkan, kami nak semayang, maka aku tengok Nabi ambil semayang, kemudian Nabi berdiri betul. Abu Bakar sebut Nabi berdiri qa'iman, summa kabbara, kemudian takbir, kemudian rukuk, kemudian sujud dan sebagainya. Itu juga dinamakan sunnah Nabi, sunnah yang berbentuk perbuatan. Juga diriwayatkan oleh sahabat. Semua hadis-hadis Nabi ni riwayat sahabat belaka. Sama ada Nabi sebut ataupun Nabi buat. Maka apa yang Nabi buat itu juga merupakan undang-undang, peraturan. Sebab Nabi menafsirkan Al-Quran. Kita tak boleh lah, kita tak boleh jadi undang-undang. Ustaz buat gini, saya ikut ustaz lah. Tak boleh ikut. Ustaz buat tu, tengok betul ke tak? Bertepatan kehendak. Oh, ustaz tu buat macam ni sebab dia ikut Nabi. Nabi buat macam ni, ulama kata buat macam ni. Maka nak ikut ustaz boleh lah. Boleh lah. Berasaskan ilmu. Kalau Nabi, kena ikut. Nabi buat, kena ikut. Takkan sesat. Tapi sekarang ni Nabi tak ada. Nak ikut Nabi tak boleh dah. Yang boleh ikut panduan para alim, ulama. Yang ikut Nabi mengaku pula. Yang atas bukit tu kan. Nabi apa? Nabi Kahar ke dulu kan? Ada juga Nabi Melayu. Saya ingat kejauh punya atas bukit ni kan? Kemesar tu kan? Nabi Kahar. Ditanya juga kepada dia. Ditangkap bila orang tanya, ni Nabi-Nabi ni pandai dah bahasa Arab. Dia jawab apa? Tak pandai bahasa Arab. Kenapa tak pandai? Nabi patutnya pandai lah bahasa Arab. Aku Nabi Melayu dia tu. Nabi Melayu pandai kan? Oh, letih tu. Kadang, minta maaf, kadang yang ikut dia bukan orang biasa-biasa. Orang pandai pun ikut dia juga. Dia mungkin tak ada ijazah degree pun. Dia bukan furah murah kan. Tapi yang ikut dia kadang-kadang, minta maaf dulu yang ditangkap di Putrajaya sama juga. Yang ikut dia PTD, pegawai-pegawai kerajaan. Semalam saya cakap dengan seorang sahabat saya, engineer daripada UK. Dalam grup dia kata, ustaz, ada yang jadi bercakap hakikat. Cerita semayang ini sebenarnya tak perlu. Kehidupan kita bila sampai kepada hakul yakin, amboi kan, hakul yakin, tak payah semayang dah. Sebab ni cakap-cakap yang mula ke arah kesesatan. Adalah tok guru dia tu. Ada tok guru dia. Sebab itu ilmu ni tuan-tuan kena ambil secara berdepan, talaki. Jangan duk ikut dalam WhatsApp group ya. Jangan duk ikut dalam pokcik Google. Zaman hari ni lagi teruk pokcik Google. Dia klik sikit pokcik Google, dia nampak terjemahan cantik, lepas tu dia ikut. Anak saudara saya semalam dapat anak 2 hari lepas hari ni, tanya maksud anak nak letak nama apa. Dia cari dalam buku, oh cantik nama ni. Saya kata, jangan ikut buku. Kena tanya ustaz. Pak Su ni ustaz, belajar bahasa Arab. Cek betul-betul. Asal perkataan tu. Kalau nama tu betul-betul. Contohnya, kalau Muhammad, asal perkataan Hamidah, Yahmadu Muhammad. Kalau nama tu entah apa-apa, dia campur. Contohnya, nama mak dia Maznah. Ya. Lepas tu anak, ayah dia Daud. Dia nak suruh sedap nama ayah dengan mak. Maka Maznah campur Daud jadi Mazda. Anak dia letak nama Mazda. Dia ikut suka. Betul ada tak? Ada kawan saya tu, tak macam mana dia. Nama dia minta maaf lah. Saya tanya dia, kenapa nama awak Zanuzi ni? Zanuzi. Setahu saya Zanuzi ni mesin basuh ke apa, saya ingat. Oh betul sungguh, dia kata mak saya dulu tak tahu nak tak nama. Dia tengok mesin basuh. Mesin basuh nama, mujur lah dia tak nama Samsung anak. Sekarang, jangan ikut dia nama apa anak ni. Nabi sebut, hendaklah kamu pilih nama anak kamu ada nama Ahmad, Muhammad, nama para Nabi, nama para Rasul, ataupun nama-nama yang baik. Nama yang ada maksud baik. Jadi anak saudara saya semalam, sebab ada terlepas orang tu entah apa-apa, dia ikut artis contohnya, letak nama glamour anak dia pun letak juga. Isteri saya pun, minta maaf, isteri saya ada seorang, isteri saya, ramai pula isteri pula. Isteri saya ada nama dia Magdalene. Orang Sabah, Magdalena. Saya tahu nama dia sebab kajian, memang Magdalene ni puteri zaman orang dulu. Puteri ni memang
lebih kepada non-Muslim lah. Maka dia, bila tahu macam tu, dia pergi pejabat agama, maka dia aliaskan nama dia Siti Nazirah yang nama muslimahnya. Tapi nama yang pangkalnya Magdalene. Kan orang-orang Sabah memang banyak dia nama-nama yang ada unsur-unsur Kristian sikit. Jadi kita, anak kita jangan duk ikut pandangan buku dan juga pandangan Pak Cik Google. Sama juga dengan bila kita baca orang kata Quran dan Al-Hadis. Kena teliti betul ke? Quran dan Hadis sebahagian daripada sumber undang-undang Islam. Balik kepada sunnah tadi. Baru dua kan? Pertama hadis, yang kedua fi'il. Hadis artinya apa yang Nabi sebut, percakapan Nabi. Fi'lun, sunnah fi'liyah, apa yang Nabi buat. Dua-dua sunnah. Yang ketiga takrir. Nabi tak bercakap, Nabi tak buat. Bisa dengar tak takrir? Takrir ni juga peraturan yang diambil daripada Nabi. Masyhur lagi ni lah tuan-tuan. Masyhur dalam undang-undang Islam. Takrir ni artinya Nabi tak sebut, Nabi tak kata halal haram, Nabi diam. Dan Nabi tak makan. Nabi tak buat. Contoh dok. Contoh biawak dok. Bisa dengar tak dok? Dok ni sejenis biawak pasir yang duduk di tanah Arab. Bukan biawak pasir kampung kita tu. Itu biawak betul tu. Ini biawak pasir negara Arab. Rupanya kepala macam kepala ikan sikit. Dan dia makan makanan daun-daun, tumbuh-tumbuhan. Dia bukan makan dengan kuku dia. Kalau makan dengan kuku konfirm haram. Ya, macam biawak kita makan dengan kuku, makan bangkai, itu haram. Dok padang pasir dia makan tumbuh-tumbuhan. Ya, kacang ke tumbuh-tumbuhan. Dia masyhur menjadi makanan orang Arab. Maka bila Nabi bersama dengan sahabat satu hari, sahabat kejar biawak dok pada pasir ni. Lepas tu dia sembelih, bismillah sembelih, bakar. Panggil Nabi makan. Ya Rasulullah, fadhal ma'ana. Nabi diam, Nabi senyum dia. Maka sahabat makan. Sahabat makan dok tu. Sedap, alhamdulillah. Tapi Nabi makan tak? Nabi tak makan dengan sahabat. Maka apa hukum makan biawak dok tadi? Apa hukum dia? Apa hukum dia tuan-tuan? Apa hukum dia? Hukum Islam ni ada 5 kan? Kalau kita tanya hukum ni ada 5. Pertama, wajib. Kedua, sunat. Ketiga, haram. Keempat, makruh. Dan yang kelima, harus. Hukum Islam ada 5. Dia sebut apa hukumnya? Apa hukumnya? Halal ataupun haram kan? Jangan tanya apa hukum? Sah. Sah tu bab lain. Itu hukum dia diterima ataupun tidak kan? Hukumnya awak wajib tak sembahyang? Wajib. Apa itu wajib? Mesti buat. Tak buat, berdosa. Apa hukumnya? Sunat, puasa. Puasa sunat lah. Senin Khamis. Kenapa sunat? Sunat sebab kalau buat dapat pahala. Tak buat, tak berdosa. Makruh. Apa hukum makruh? Makan petai, nak pergi surau. Makan bawang. Orang Arab suka makan bawang itu tu. Apa hukum makan bawang? Bau mulut. Makruh. Sebab apa? Sebab datang sembahyang, Nabi kata jangan kamu datang sembahyang dalam keadaan kamu mulut bau, mengganggu orang. Makruh artinya makan petai, hukumnya makruh. Makan tak berdosa tetapi tidak disukai oleh Allah. Yang keempat, apa? Haram. Apa hukum haram? Haram artinya tak boleh buat. Buat berdosa. Dia kontra dengan wajib tadi. Macam menipu orang, minum arak, berzina. Itu haram. Kenapa haram? Buat berdosa. Tak buat, dapat pahala. Ada bertembung dengan yang wajib dia. Tinggal dapat pahala, buat berdosa. Yang kelima, harus. Apa arti harus? Apa arti harus? Harus bukan termasuk yang 4 tadi. Boleh belaka. Tidak ada asas, prinsip dan juga hukum hakam. Maksudnya tak ada yang mengatakan haram, tak ada yang mengatakan makruh, sunat, boleh ya, boleh buat. Apa hukumnya? Harus. Apa hukum naik kereta perdana wisik? Harus. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Lepas tu naik Belfire, harus juga. Kalau rasa mampu, silakan. Tapi kalau zalim, zalim maksudnya gaji 2,500 beli Belfire,
Tak boleh bayar, haram jadi. Harus ni boleh berubah keadaan. Harus main bola. Tak ada dalam Quran. Dalam hukum main bola ni. Tak ada dalam Quran. Allah kita memasalah. Solah ni apa main bola. Harus main bola. Cuma boleh berubah lah. Haram kalau tak pakai untuk aurat. Tak sembahyang sampai waktu maghrib. Haram lah. Harus makan dog. Sebab apa harus? Sebab Nabi diam. Nabi diam. Sebab kaedah Islam, bila Nabi wujud, bila Nabi ada masa tu, zaman Nabi lah, bila keluar satu perkara hukum, bila Nabi tak komen, maka hukum itu adalah harus. Sebab Nabi berdosalah Nabi, ataupun tak patutlah Nabi tak beritahu benda yang haram. Nabi naik tengok sahabat makan benda yang haram, Nabi tak larang. Tak betul. Bila Nabi diam, itu menandakan boleh buat. Itu makanlah, bab makan dok. Tapi banyak hukum lain. Contohnya macam sembahyang qabliyah maghrib. Kita sembahyang tadi, surau kita azan maghrib sembahyang 2 rakaat kan? Boleh tak sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib? Boleh. Padahal sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib bukan rawatib ya. Kalau kita belajar sunat mengiringi solat 2 rakaat sebelum maghrib bukan rawatib. Erti solat rawatib ni solat-solat yang disunatkan mengiringi solat fardu. Tapi boleh tak sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib? Boleh. Sebab apa? Sebab ada pernah di zaman Nabi, ada sahabat Nabi yang datang tengok sahabat tu waktu temenur yang dibaca Quran, dia mau sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib. Dia sembahyang 2 rakaat. Solat mutlak kau solat apa saja boleh sembahyang. Sebab apa? Nabi tak marah. Nabi tak larang. Sama juga macam hukum fiqh yang menyebut ada sahabat dia datang lewat sembahyang subuh. Kita ni sembahyang subuh, afdal sebelum sembahyang subuh sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Sebab 2 rakaat sebelum subuh ni pernah Nabi kata orang yang paling kaya atas dunia ini orang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Tiba-tiba ada sahabat ni terlewat datang sembahyang subuh. Datang-datang orang dah takbiratul ihram. Datang-datang dia tak sempat bersama imam takbir. Dia jadi makmum masbuk dia panggil kan. Kalau muwafiq bersama imam muwafiq dia panggil. Kalau lewat sikit orang dulu dia kemudian masbuk. Dia pun sembahyang lah macam biasa. Habis sembahyang, dia bangun Allahu Akbar sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh. Dia ganti selepas solat subuh. Boleh ataupun tidak? Boleh hukumnya. Pernah sahabat buat dan Nabi tak larang. Tapi jangan biasalah buat mentah-mentah kata macam tu besok lewat belakang lepas main subuh pakat 2 rakaat. Janganlah kan. Maksud ini special case lah boleh. Ini menandakan dalam Islam ini tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hukum Islam ni masya-Allah kan. Kalau kita belajar, kita faham, kita tak cepat menghukum orang. Salah kita hari ni tuan-tuan kadang mengaji tak banyak. Belajar tak luas. Nampak orang buat pelik sikit. Tak betul ni kan. Tak betul ni kan. Orang lain tak buat, kenapa awak buat? Jangan cepat menghukum orang. Kan? Ni apa yang tangan naik atas ni tahiyat bergerak ni kan. Biasalah tuan-tuan tengok orang sembahyang tahiyat. Kan? Kita Syafi'i kita lain sekarang. Dia dah gerak kan. Kita pun sembahyang tengok tangan dia kan. Apa hukumnya tuan? Itu khilaf di kalangan ulama yang nak bergaduh. Khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita faham, kita tak bergaduh. Kalau kita faham, kita tidak akan berpecah belah. Ya, macam Melayu sekarang ni lah kan. Sibuk nak bergaduh sama Melayu kan. Kenapa? Sebab tak apa-apa nak faham. Asyik duk salah faham je. Patutnya kita tak perlu bergaduh antara satu sama lain. Dasar kita sama, Quran kita sama, hadis kita sama, Nabi kita sama. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah. Nak kaitkan dengan sunnah Nabi ni. Sunnah Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi ada 3 tadi. Orang yang meriwayatkan sunnah Nabi itu siapa? Sahabat lah tuan-tuan. Sahabat lah. Kalau tak ada sahabat Nabi, tuan-tuan, kita nak beramal dengan Islam hari ni pun belum pasti tepat. Betul tak?
Sebab itu Nabi SAW menyebut, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni umpama bintang di langit. Man iqtadaitum ihtadaitum. Siapa saja di kalangan mereka yang kamu jadikan petunjuk, teladan, panduan, kamu akan dapat hidayah. Kamu akan dapat petunjuk. Siapa itu sahabat? Sahabat orang yang hidup bersama Nabi, yang beriman dengan Nabi, yang jumpa Nabi, bercakap dengan Nabi, mati dalam Islam. Dan sahabat Nabi ini ramai. Ada yang kata 10,000, ada yang kata 50,000, ada yang kata 100,000. Kita ambil jumlah yang paling ramai lah, 100,000. Semenanjung tanah Arab ada 100,000. Dan sahabat-sahabat inilah orang yang berkorban harta, masa, tenaga, hatta nyawa demi mempertahankan Nabi. Betul tak? Tanpa sahabat yang berjuang, tuan-tuan, menyampaikan Islam hari ini, mungkin kita tidak akan faham Islam. Sahabat Nabi ramai. Yang masyhur Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang masyhur lagi 10 orang yang dijamin syurga. Lepas tu 60 ni lagi mana? 60 ni orang yang paling dekat lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tak ada dalam ni. Tapi orang yang paling hampir dengan sahabat, dengan Nabi, seperti Salman, Muaz bin Jabal, seperti Abdurrahman bin Auf, insya-Allah kita akan sama-sama pelajari kehidupannya untuk kita ambil pengajaran, pedoman dan panduan bagaimana sahabat umpamanya Abdurrahman bin Auf, jutawan Islam yang hebat, tapi dia mempunyai jiwa yang dermawan. InsyaAllah tuan-tuan, sebagai mukaddimah malam ini, ya, InsyaAllah bulan depan kita akan mula. Saya akan bawa buku lah, 2, 3, 4 biji sebagai contoh, untuk sama-sama kita jadikan dia sebagai panduan untuk pembacaan bulanan kita. Yang baik itu daripada Allah, yang kuat itu kekurangan saya. Saya suka on time. Musim Covid ni syarat kuliah sampai isyak saja. Maka kita ikut peraturan SOP. InsyaAllah mudah-mudahan ia menjadi suatu amalan yang baik untuk kita jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.